Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Achieve. So Mrs. M ni kata ini adalah kehidupan hang dengan Dan. Jadi kalau hang nak start, hang start dengan kira macam dah kahwin dah lah, bukan nak kahwin, dah beginning dia terus dah kahwin. And then orang ni pun katalah, okay, dalam buku ni memang tak ada yang macam orang kata apa, pas ke, pas masuk Nora ni macam adakah buku-buku ni menceritakan masa lampau Nora ni, apa yang dah berlaku kalau dia buat decision macam ni. Mrs. M ni kata tak, segala benda yang dalam library ni, segala buku yang hang tengok ni, ini adalah sekarang, waktu sekarang, kira kehidupan hang start sekarang. Dia bukannya macam maksudnya past ke, present ke, future ke, tak. Dia present lah, dia maksudnya sekarang. So dia lebih kurang macam orang kata apa, hadiah lah. That's why it's called presence. Okay, so bila dia dapat buku tu, Mrs. M ni pun kata buka buku tu, baca the first page. Sebelum tu dia ada tanya berapa lama yang dia boleh hidup dalam kehidupan ni. So Mrs. M ni kata tak tentu. Dia boleh jadi hari, dia boleh jadi minggu, dia boleh jadi bulan, dia boleh jadi tahun, ataupun dia boleh jadi kira kehidupan yang kekal. Kira macam hang kata hang nak stay dalam life ni, hang boleh buat pilihan tu. Kalau hang tak suka dengan kehidupan tu, hang boleh keluar daripada dia. Itu syarat dia. Kira Nora ni dia boleh pilih, okay, kalau dia nak stay dekat situ, dia boleh stay. Kira macam dia dihidupkan semula lah, tapi dengan hidup yang dipilih. Kalau dia tak mau hidup tu, dia boleh back balik ke library tu, pilih pula kehidupan lain. Jadi bila buka buku tu, Nora pun macam baca lah buku tu. Okay, the first page tu dia tulis dalam kesejukan yang macam contohlah, burung-burung berkicauan, tiba-tiba cuaca yang amat sejuk ni, boom, dia terus terbangun dalam satu kehidupan yang baru, di mana macam dekat suasana dia tu sejuk, dan dia macam ada unfamiliar places lah, yang dia tak kenal tempat ni. Lepas tu dia nampak kat belakang dia tu macam ada pub. Lepas tu dia pun macam nampak dekat pub tu, nama pub tu macam Three Horses. And then dia macam ada, kalau barat punya restoran ke apa, dia punya apa ni macam tagline ke apa, macam dia nak buat tarikan tu, ada whiteboard tu kan, tulis kat situ macam quiz night macam tu lah. Lepas tu Nora ni pun masuk, and then dia nampak lah Dan ni macam tengah bergelak apa semua. And then semua orang dalam tu macam tegur lah si Nora ni. Dia kata, oh okay, nanti next time lah apa semua, macam tegur lah, macam cakap macam okay, nanti kita jumpa lagi. Nora ni pun macam dia still confused, dia still macam nak memahami lagi situasi ni, sebab ni dia punya first time nak discover kehidupan dia. So dia nampak lah, dia tengok dalam pub ni apa yang ada. Oh ni pub ni cantik lah, sini ada tu, ni ada ni. Dalam dia tengah duk perhati tu, tiba-tiba ada seekor kucing mai. Kucing tu serupa macam kucing dia yang dalam kehidupan dia sebelum ni. Lepas tu dia pun panggil, dia panggil lah kucing tu. Kucing ni nama Vox lah. Dia kata, oh hi Vox nombor 2. Hai. Dia macam peluk lah, sayang. Dia macam seronok lah lepas tengok kucing tu. Ada dalam Nora ni, dia meneliti semua tu, sikit-sikit ada memori kehidupan dia kat situ. Macam dia ingat tau. Lepas tu dia ni macam pergi tegur Dan ni lah, dia pergi tegur. Lepas tu Dan ni pun macam dia tengah kemas-kemas lah dia pun punya pub ni sebab nak tutup kan. So dia tegur Dan ni. Dan ni dia macam cakap dengan Nora ni, tapi Nora ni dia macam play safe. Dia tak mau katakan tu yang Nora ni adalah Nora yang lain. So Nora ni dia macam jawab je apa yang Dan ni tanya lah. Lepas tu Dan ni dia macam behavior dia macam lain sikit dengan apa yang Nora ni kenal lah. Dan ni dia bukanlah kaki minum, tapi waktu malam tu dia nampak macam Dan ni dia macam banyak sangat minum. Lepas tu Dan ni dia macam peli lah Nora ni. Dia kata, hang tengok apa kan, lah ni baru macam cawan aku yang ketiga. Lagipun malam ni kan malam kita main game, so why not, aku dah macam buat lawak apa semua kan. Yang hang tu keluar kata nak ambil whiteboard, tapi tiba-tiba hilang, duduk punya lama dekat luar tu. Lepas tu Nora ni pun macam, oh sebab tu kan aku ada kat luar. Okay. Aku cakap, sorry lah, aku tadi tengah mamai. Nora ni dia macam jawab safe je lah, sebab dia tak mau Dan ni tahu kata dia ni orang lain. Lepas tu bila dia depan ni dah sembang-sembang apa semua ni, kira macam Nora ni dia nampak kehidupan dia dengan Dan ni, nampak gambar kahwin dia,
Lepas tu dia nampak, dia macam dia pun ni masuk bilik lah. So dia nampak lah, oh ni lah katil dia, ni lah bilik dia, ni lah rumah dia. Orang kata, oh okey juga, not bad. Oh, nampak macam dia bahagia lah. Lepas tu bila Dan ni nak tidur, Nora ni macam ajak Dan ni buat projek lah. Dia kata, aku nak anak, jom kita buat anak nak, jom kita buat anak nak. Nora ni dia macam ada teringat yang kehidupan dia sebelum ni dengan Dan ni kan. So dia macam nak lalui benda tu. Dia macam terlampau seronok. Dia rasa macam benda ni sangat-sangat real. So dia rasa seronok tu, dia nak rasa benda tu. Lepas dia pun buat projek tu macam, lepas tu dia pun macam bersembang lah. Bersembang dengan kehidupan yang dia tak pernah lalui sebelum ni. Bersembang, and at the same time dia ingat tahu benda-benda yang bukan kehidupan dia ni. Macam saya kata tadi, dia ingat balik ingatan dia tu. So dia ingat lah apa yang dia lalui semua. And then tiba-tiba macam Dan ni dia kata, oh hang sekarang kan dah start percaya aku. Lepas tu Nora ni pun macam, kenapa aku kena start percaya hang? Aku memang percaya hang pun sebelum ni. Lepas tu dia ni kata, yelah macam setelah apa yang berlaku dengan Erin ni, macam aku ingatkan hang dah tak percaya aku. Lepas tu Nora ni pun macam, Erin? Siapa Erin? And then tiba-tiba dia macam ingat balik, rupanya Dan ni curang dengan si Nora ni. Bila Nora dia teringat benda tu, Nora ni dia macam marah lah, kita hang curang dengan aku, sampainya hati hang curang dengan aku. Dia ni pun macam pelik, kata kita kan dah pernah discuss kan benda ni kan. Kita pun dah pergi terapi kan. Kenapa hang nak ingatkan balik benda ni? Aku ingatkan macam hang ni dah percaya dengan aku, dah maafkan aku. Kenapa hang nak ungkit balik pasal benda tu? Nora kata, weh, hang curang dengan aku kot. Kata sampai hatinya hang buat macam ni dekat aku kan. Hang tidur dengan perempuan lain. Dia ni pun kata, lah aku waktu tengah pressure kan nak buka pub ni. Dan waktu tu aku tengah mabuk. Aku tak ingat pun apa yang aku buat. Dan benda ni bukan macam kita dah settle ke? Kenapa hang nak ingatkan balik? Kenapa nak bebai balik? And then ni pun dia dah curang dengan Nora ni 2 kali tau. Kira macam lagi lah Nora ni macam bengang lah. Kata, weh, kalau first tu mungkin lah mistake, ni dah kali kedua hang curang dengan aku. Kira maknanya memang ni bukan mistake dah lah lagi. Lepas tu dia ni kata, macam dia questions lah si Nora ni. Kata, hang rasa macam kita ni memang ada jodoh ke? Macam kita ni memang layak ke untuk berkahwin? So Nora ni pun macam, weh, aku sayang hang kot. Macam kenapa hang cakap macam ni? Hang macam, adakah hang ni lelaki yang sama yang boleh message aku cakap rindu dengan suara aku, rindu aku, lepas tu hang jaga mood aku elok kot? Lepas tu dia ni kata, oh memang tak lah aku nak rindu suara hang sekarang ni kan, sebab hang annoying gila. Dan ni macam dia cakap kasar lah dengan Nora ni. Memang Dan ni memang totally lain lah dengan apa yang Nora punya Dan di kehidupan dia yang sebelum ni. So lepas tu dia pun ni macam gaduh lah, gaduh. Sampai kan Nora ni dia macam rasa macam, ni bukan kehidupan yang dia nak. Ni bukan Dan yang disayang tu. Ni Dan lain ni. Lepas dia macam kata ni bukan kehidupan dia, ni bukan apa yang dia nak. So dia macam masuk bilik ayak lah. Sebab dia macam tak mau jumpa dah Dan tu. Sebab Dan tu memang Dan yang lain lah. And then dia tengok, macam dia recap lah apa yang dah terjadi tu. So dia macam, dia tengok cermin dan dia kata, good luck. Dia kata kat diri dia. So tiba-tiba lepas dia cakap macam tu, dia balik ke Midnight Library. Dia jumpa balik Mrs. Elm tu. So Mrs. Elm tu pun tanyalah dia, so macam mana? Okay tak? So Nora ni pun dia macam down lah. Dia jawab, benda ni bukan, ni kehidupan ni bukan yang macam seperti yang aku jangkakan. Lepas tu Mrs. M ni pun katalah, yelah, ni macam kehidupan kita memang takkan tahu apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi. Dan even kalau kita buat baik pun, kalau kita behave elok pun, tak semestinya benda tu akan end up as good. Dia akan ada benda yang tak elok juga. Dia akan ada benda buruk juga. Lepas tu Nora ni pun macam, kenapa lah benda ni jadi kat aku? Kenapa lah benda ni jadi kat Nora lagi satu? Apa yang akan jadi dekat dia kalau macam sekarang ni? So Mrs. M ni pun kata, manalah aku tahu. Aku pun baru tahu pasal hidup hang ni pun tadi. So macam kita takkan tahu masa depan kita macam mana, Nora. Kita tahu sekarang saja, masa yang sekarang. Tapi apa yang aku tahu, Nora tu dia ada dalam bilik ayak. Tapi dia takkan ingat lah kenapa dia dalam bilik ayak. Tapi dia ada dalam bilik ayak sebab hang kan masuk bilik ayak tadi. Lepas tu Nora ni dia macam cakap lah, aku baru macam setengah jam je ada dekat kehidupan tu. Kenapa macam jadi macam tu kan? Dia kata Dan ni bukan macam tu. Dan tu bukan macam tu. Dia macam lain sangat. And then Mrs. M ni pun kata, orang boleh berubah bila-bila, sama ada berubah jadi baik ataupun berubah jadi jahat. Pilih nak yang mana. Tapi bukan
kita tak boleh kontrol benda ni. Benda tu akan terjadi ataupun tidak terjadi. So Nora ni pun dia macam duk fikir, dia kata mungkin Dan ni memang macam tu, cuma aku tak pernah nampak sebelum ni. And then Mrs. M ni pun macam, so apa yang hang rasa sekarang? Nora ni pun dia kata, aku still rasa macam nak mati. Aku still rasa nak mati. So aku rasa macam better aku mati je lah. Lepas tu Mrs. M ni pun kata lah, alah tu baru satu kehidupan. Ada banyak lagi buku dekat sini. Hang pilih je nak yang mana. Nora ni dia macam down lah. Dia kata tak mau, aku tak mau pergi. Lepas tu Mrs. M ni macam pujuk lagi. Dia kata nak tengok balik tak buku penyesalan tu. And then Nora ni pun macam okay lah. Mrs. M tu pun bawa lah buku tu kan. Tunjuk kat dia. Okay, buka. Tengok lagi sekali. Apa benda yang hang menyesal dalam hidup hang, yang hang nak betulkan balik lagi. Lepas tu dia pun tengok lah. Dia kata, tu dia nampak, dia teringat lah. Macam tadi kan waktu dia jadi Nora tu, dia jumpa kucing dia walk tu. So dia rasa macam, oh aku nak pikat kehidupan yang mana kucing aku ni hidup. Sebab aku menyesal biar dia duduk dekat luar. Sebab tu yang dia kena langgak tu. So aku nak tengok kehidupan yang dia ni hidup. Satu pun jadilah. Satu je aku nak tengok. Aku nak tengok kehidupan yang aku letak dia dalam rumah. Dia kata macam tu. Lepas tu Nora ni pun dia bangun daripada satu kehidupan ni, di mana dia baring dekat atas katil. Dan macam dekat dalam satu apartment ni lah. Lepas tu dia panggil lah kucing dia tu. Dia panggil walk. Tapi macam kucing dia ni tak main dekat dia. Lepas tu dia cari. Tiba-tiba dia nampak kucing dia ni terbaring tau. Terbaring, lepas tu dia macam pegang. Lepas tu macam kira kucing tu dah jadi mayat juga. Dia macam jadi dah sejuk dah memang mati lama dah. Lepas tu dia macam, weh, ni bukan dia. Lepas tu dia back balik ke minat library tu. Orang ni dia macam mengadu dekat Mrs. M tu. Dia kata, apa ni? Aku minta kehidupan yang dihidup ni. Lepas tu Mrs. M dia kata, tak. Hang tak minta kehidupan yang dia hidup. Hang minta kehidupan yang dia hidup di dalam rumah. Macam hang simpan dia dalam rumah. Lepas tu Nora kata, apa benda ni? So aku nak dalam kehidupan yang dia hidup lah. Mrs. M kata, no, tak boleh. Sebab benda tu tak wujud. And then Nora ni kata lah, kenapa pula tak wujud? Kata semua benda possible. Kenapa yang benda ni tak ada pula, tak wujud pula? Mrs. M kata, kucing ni ada penyakit yang memang dia ada sejak dia daripada lahir. So nak tak nak kucing ni memang akan mati. Tu Nora pun kata lah, tapi maksudnya dia ni mati kena langgar kereta, bukan mati pasal penyakit. Mrs. M ni jawab lah, matilah. Tak kisahlah hang mati kena langgar ke, mati kena heart attack ke, apa-apa pun memang mati. Hang akan mati. So nak tak nak kat kehidupan mana pun kucing ni akan mati. Dia tak hidup lama. So Nora ni pun macam bengang lah. Dia kata, apa hang ni? Aku minta kehidupan yang dia ni hidup, tapi hang ni macam bagi aku kehidupan yang dia ni memang mati. Dia macam dia marah lah. Lepas tu Mrs. M ni kata lah, yelah dia mati tapi hang tak mati kan? Nora pun macam, apa ni? Dia macam confused lah. So Mrs. M ni pun explain dekat dia. So sekarang ni aku tunjuk dekat hang yang hang ni sebenarnya bukanlah tuan kucing yang jahat. Sebab dekat kehidupan sebelum ni kan hang menyesal. Hang lepas dia kat luar, hang rasa hang ni macam tak guna untuk kucing hang. So sekarang ni aku tunjuk dekat hang yang hang ni buatlah macam mana pun kucing ni dia akan mati. Nak tak nak kucing ni akan mati in which way? Kena langgak ke? Mati sebab penyakit ke? So bila Nora dengar macam tu, Nora pun dia macam terfikir balik. Dia macam, waktu aku pegang kucing aku tadi, bukanlah tadi macam kehidupan dia yang asal, dia macam tak nampak kucing dia ni kena langgak ke apa. Dia macam tak ada damage lah kucing tu. So maybe Ash ni jumpa kucing tu, kira kucing tu mati sebab penyakit tu lah, bukan mati sebab kena langgak. Dia macam Nora tu dia macam teringat balik tau rupa kucing dia tu. So Mrs. M ni pun katalah, tak apa, sebab kucing ni pun dia lalui kehidupan yang bagus dengan hang. Hang jaga dia elok. So hang ni tuan yang baik lah sebenarnya. Kira kucing ni macam dia kata tadi, nak tak nak dia akan mati juga. And then Mrs. M kata, buka lah buku penyesalan tu kan. Lepas tu Nora kata tak mau buka. Dia kata buka lah. Hang tengok yang last page.
Lepas tu last page tu dia ada tulis, aku menyesal tak jaga kucing aku elok. Dan tulisan tu dia macam hilang. So Nora ni pun kata, oh kenapa hilang kan? And then Mrs. M ni pun kata, itulah penyesalan. Penyesalan ni dia macam dia datang dan dia juga pergi. Macam kita have to let go benda tu. Sebenarnya benda tu tak ada apa pun, tapi kita menyesal dengan benda yang sebenarnya bukan benda yang kita boleh kawal. Sebab dalam kehidupan ni, untuk kita belajar pasal benda-benda macam ni adalah dengan I have to teruskan kehidupan. And then macam Nora ni pun dia macam duduk, dia termenung, dia terfikir lah benda ni, macam betul lah apa yang Mrs. M ni kata. Lepas tu Mrs. M ni kata, okay, so next buku apa yang nak pilih? Lepas tu Nora ni pun macam tak maulah. Dia macam down, dia tu tak habis lagi lah. Mrs. M ni pun kata lah, alah takkan nak duduk macam ni je, hang kena pilih juga kehidupan kan, hang kena lalui benda ni. Lepas tu takkan nak duduk saja. Nora ni pun kata, boleh lah, aku nak duduk sini je, aku tak mau pergi mana-mana. Mrs. M kata, okey lah, nak duduk kan, duduklah dulu. Dalam Nora ni duduk termenung macam tu. So masa pun berlalu. And then kira macam lama kelamaan Nora ni dia ada rasa macam dia nak tengok kehidupan dia yang lain juga. Dia macam curiosity dia tu dah timbul balik. Lepas tu Nora ni pun tanya Mrs. M tu, hang tak boleh ke bagi aku kehidupan yang elok, yang bagus kat sini? Lepas tu Mrs. M ni pun jawab lah, dia kata mana boleh macam tu. This is not how it works. Minat library ni bukan macam tu. Minat library ni hang kena pilih. Dalam kehidupan ni tak semuanya bagus. Macam kalau benda tu bagus pun bukannya 100% bagus. Lepas tu Nora ni dia tanya Mrs. M ni. So Nora ni dia tanya lagi dekat Mrs. M ni, dia kata, so setiap kehidupan tu memang aku tengah tidur kan sebab midnight kan. Sebab dua kehidupan yang dia lalui ni semuanya dia macam masuk-masuk je terus dah midnight dah. Sebab tu nama dia Midnight Library kan. So kehidupan dia tu ingatkan macam midnight je semua kan. Lepas tu Mrs. M ni kata tak semestinya. Ada kehidupan yang macam time zone dia tu lain. Hang rasa pukul 12 dekat sini, tapi sebenarnya bukan pukul 12 dekat satu tempat tu. So maknanya dia bukanlah saja, kira Nora ni dia bukan kehidupan dia dekat sini je. Dia mungkin kehidupan dia dekat tempat lain juga, dekat contohnya macam dekat Australia ke, dekat Malaysia ke, macam itulah. Lepas tu Nora ni dia macam terfikir, dia kata ada tak kehidupan yang dia dah mati? Dia macam dah mati sebelum hari ni, macam tu. Lepas tu Mrs. M ni kata, mana ada, tak ada lah macam serta-merta macam hang masuk tu hang dah mati. Tak lah. Macam hang mati tu kira lebih kurang macam kucing hang. Hang masuk dan 2-3 minit lepas tu hang mati. Boleh jadi juga macam tu. Sebab dalam library ni banyak cara yang hang mati. Hang cari mati cara overdose, accident, macam-macam lah. Tapi tak ada lah macam aku kata tadi, hang masuk je, hang dah memang mati dah. Tak. Sebab yang ni adalah kehidupan. Hang nak tak nak, macam aku kata tadi, nak tak nak memang akan lalui mati. Hang akan mati. Sama macam kucing hang. Cuma sekarang ni aku suruh hang hidup, lalui kehidupan. Kenapa hang nak cakap pasal mati? Mrs. M ni pun kata, dia bukannya macam buku-buku ni yang hang dah mati sebelum hari ni, lepas tu hang masuk-masuk hang jadi hantu. Dia bukan macam tu. Dia mestilah macam hidup dalam buku tu. Sebab ni semua buku-buku cerita pasal kehidupan hang. Faham tak? Kehidupan, bukan kematian. Sebab ni semua adalah buku of possibility, kemungkinan, peluang. Semua ni adalah buku yang memenuhi kehidupan yang peluang yang ada. So Mrs. M ni pun dia macam dia pergi grab satu buku ni, lepas tu dia bagi dekat si Nora ni. Lepas tu Nora ni pun dia macam ambil dan dia macam buka je lah. Buka. Lepas tu dekat buku tu, the first sentence yang dia tulis, oh, swimming pool hari ni lebih ramai daripada biasa. Dan tiba-tiba dia terbangun yang dia tengah berenang dalam swimming pool.